Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi dalam program Transformasi Minda bagi Perkhidmatan Bukan Guru. Segmen Budaya Kerja kelas pertama yang mana kita akan membincangkan tentang bagaimana mengutamakan masyarakat dalam perkhidmatan pendidikan keguruan. So, hari ini saya akan mengulas dengan lebih mendalam lagi tentang topik ini. Dan sebelum itu kita lihat dulu apa kandungan yang terdapat dalam topik ini, iaitu masyarakat, budaya dan pembudayaan, Malaysia Madani, interaksi dan juga emosi memberi. Baik, untuk topik ini sebelum saya mulakan dengan lebih mendalam lagi, saya akan paparkan iklan video raya 2011 terbitan daripada Petronas yang bertajuk Janda 7 Anak dan Lembu. Baik, sila tonton. Dan sepanjang menonton video ini, pastikan anda dapat melihat beberapa elemen yang kita kaitkan dengan persekitaran masyarakat kita. Bawang berapa kati beli? 5 kati, Mak. Ketupat dah berapa siap? 20, Mak. Ayam berapa ekor? 5 ekor, Mak. Daging? Hati? Limpa? Apalah nak jadi dengan korang ni? Apa nak jadi? Abang, Usu nak ikut. Usu tak nak ikut, duduk rumah. Jaga Abang, mak. tunggu Usu nak ikut. Abang. Dalam tu ada buaya. Ada daging lagi kat pasar, Pak Mat? Entahlah, dah habis. Kalau ada penasik lah. Apa nak jadi? Ada daging kat sini, Kak? Pasar tenggelam, Dik. Lembu cuma seekor. Pakcik, daging ada lagi, Pakcik? Daging tak ada, tulang ada. Ni boleh buat sup ni. Ada lagi, Pak Haji? Daging dah habis nak. Orang tempas minggu dulu. Yang ni pun orang punya. Melepaslah sudah. Carilah yang lain. Apa nak jadi? Kambing tak boleh ke? Nanti pasal mak pening kalau bukan kambing. Mak nanya. Tak, Su. Awang ni. Mak, abang balik. Mak, abang balik. Abang balik. Apa dah jadi? Abang balik. Apa nak jadi? Ya, abang balik. Abang balik. Abang balik. Apa kan jadi? Abang balik. Dah tuan semua tak kena. Kena mandi air bunga ni. Daging, hati, liver, paru semua ada, Mak. Boleh jadi. Hai tuan, sabarlah hati. Baik, itu dia tontonan video tadi. Apa yang anda rasakan, guru-guru di hadapan saya? So, dapat ke tidak melihat apa di antara elemen-elemen masyarakat yang ada dalam sekitar video itu tadi, ya, yang dapat menunjukkan budaya kita, yang menunjukkan amalan kita sepanjang untuk menyambut hari raya dan bagaimana proses perniagaan yang dilakukan dan sebagainya, ya. Jadi sesuai dengan itu, dalam bahasa Inggerisnya, masyarakat adalah society yang mencakupi interaksi sosial, perubahan sosial dan juga rasa kebersamaan. Jadi nanti tadi dalam video tadi kita nampak bagaimana interaksi sosial itu berlaku, ya, antara 7 orang anak ini, ya, dengan masyarakat di sekitarnya, dan bagaimana pula dengan perubahan sosial dan rasa kebersamaan yang wujud, ya. Maksudnya dekat sini kebersamaan itu, ya, setiap orang mencari satu benda yang sama, ya, semuanya mencari benda yang sama untuk disesuaikan dengan sambutan hari raya, ya. Baik, Prof. Dr. Rahimah Abdul Aziz menyatakan masyarakat ialah satu kumpulan manusia yang berinteraksi dalam kawasan ataupun sepadan yang ditetapkan dan dibimbing oleh satu budaya yang dikongsikan bersama. So, kalau dalam video tu tadi, kongsi budaya yang sama itu adalah sambutan hari
raya. So bagaimana elemen-elemen yang kita buat untuk sambutan hari raya, ya, dengan menyediakan makanan-makanan yang enak untuk anak-anak kita dan juga untuk ahli keluarga kita, ya. Jadi Wax Weber juga menyatakan masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang ada pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai dominan yang ada pada warganya, ya. So kita sekarang ni kita jelas bahawa masyarakat itu adalah satu kelompok, ya, yang mana mereka berkongsi idea, berkongsi pengalaman, berkongsi budaya dan juga amalan-amalan yang terletak di bawah nilai-nilai yang dominan, ya, yang ada pada setiap ahlinya. Baik. Kita juga kita juga perlu memahami bahawa budaya dan pembudayaan, sebagai satu set pemahaman kesefahaman utama dan ialah biasanya yang tidak dinyatakan tapi dikongsikan bersama dalam sesebuah kumpulan. Contohnya tadi dalam video itu tadi, persediaan untuk sambutan hari raya, maknanya kesefahaman utama, ya, hasil daripada kesefahaman bersama, semuanya mencari pada benda yang sama, ya, menjadi daging lembu, menyediakan makanan, ya, dan bersama, ya, berkongsi dengan persefahaman yang sama itu tadi, ya. Dan kita juga nampak kalau kita nak tengok persefahaman ini dalam pada masyarakat di sekitar kita, kita lihat bagaimana, ya, warga negara Eropah, ya, berada di dalam rumah, ya. Mereka biasanya tidak akan menanggal kasut, mereka akan masuk dalam rumah dengan menggunakan kasut yang dipakai, berbanding dengan budaya ataupun pembudayaan yang kita amalkan dalam masyarakat kita, ya, yang mana kita tidak akan membawa kasut di dalam rumah dan dianggap tidak sopan, ya, jika kita melakukan demikian. Begitu juga dengan amalan makanan, amalan makan, maknanya kita makan dengan menggunakan tangan, berbanding dengan masyarakat Eropah, mereka menggunakan sudu dan garfu, ya. Jadi ini maksud saya di sini, kalau kita makan dengan tangan itu sebagai amalan masyarakat Melayu, begitu juga dengan semua anggota masyarakat Melayu yang lain, ya. Dan begitu juga dengan warga Eropah tadi, ya. Jadi tidak hanya hebat di bidang profesional, tapi melihat kepada keseluruhan kehidupan, khususnya dalam kemahiran dalam kehidupan kita sendiri, ya. Jadi maknanya kita sentiasa, ya, bagaimana budaya kerja kita itu, hendak kita jadikan kepada kelas pertama seperti yang dibincangkan dalam tajuk-tajuk yang sebelum ini, cara berfikir, ya. Apa nak beri bukan apa yang nak dapat, ya. Jadi maksud di sini, apa yang kita nak beri, kita kena fikirkan. Kita nak bagi apa dengan masyarakat kita? Kita nak bagi apa dengan pelajar kita? Ya, kalau kita nak bagi sesuatu yang baru, kita kena berfikir. Contohnya, kita nak mengamalkan kaedah pengajaran yang terkini pada PAK 21. So, apa yang kita nak beri pada pelajar berkenaan? Ya, jadi kalau kita dapat berfikirkan cara yang sesuai bagaimana untuk menggunakan teknologi dalam pendidikan, so tidak ada masalahnya kita berkongsi idea, berkongsi pengetahuan, ya, sesuai dengan istilah menghayati hidup untuk memberi, ya. Maknanya kita tidak akan menyimpan ilmu kita, sebaliknya kita akan memberi untuk mendapatkan ataupun memberi perkhidmatan yang lebih baik. Dan yang akhirnya barulah kita kepada cara bertindak. Adakah tindakan kita memanfaatkan orang lain? So ini sama juga seperti yang dapat dalam video tadi, dia akan maknanya cara dia bertindak menyelesaikan masalah ibunya yang sedang mencari bahan-bahan untuk masak, dapat memanfaatkan pada orang lain. Contohnya apabila dia pergi ke pasar untuk membeli barang-barang, so manfaatnya adalah dari segi rezeki pada orang yang berkenaan, ya. Jadi untuk budaya kerja kelas pertama, seperti juga dalam inovasi tadi yang telah kita bincangkan, maksudnya dekat sini, bila cara kita berfikir, kita lahirkan satu produk baru, kita hayati dan kita buat tindakan untuk menghasilkan produk itu supaya boleh diguna pakai oleh orang lain, ya. Macam rakan pelajar tadi, rakan peserta kita tadi, dia kata ada masalah dalam menghadapi
ada masalah terhadap masalah kehadiran pelajar yang selalu lambat datang ke sekolah, dan dia telah mencadangkan beberapa cadangan dan kita buat penambahbaikan bahawa kita katakan, apa kata kalau kita nak menggalakkan pelajar, kita adakan satu terowong supaya bila pelajar masuk, siapa yang cepat dia dapat, maknanya ada motivasinya yang ada di depan sana tu, maknanya mungkin dia boleh mendapat hadiah ataupun mendapat makanan dan sebagainya, sebagai galakan kepada pelajar berkenaan untuk hadir ke sekolah tepat pada masanya. Cara bertindak maknanya kita menghasilkan satu idea dengan menyediakan terowong, maknanya boleh memanfaatkan orang lain melatih disiplin. Baik, sekarang kita bercakap tentang Malaysia Madani. So Malaysia Madani ini telah diumumkan. Baik, telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana dia memperkenalkan tentang Malaysia Madani pada 19 Januari 2023. Apa tujuannya? Keluarga ataupun Malaysia Madani ini adalah sebagai langkah untuk mengangkat semula martabat negara dan berkongsi, ataupun untuk mengangkat martabat negara ini berteraskan kepada 6 teras utama. Jadi Madani itu sendiri adalah satu kerangka dasar, yang terdiri daripada 6 tonggak dasar seperti yang dibayangkan dalam slide yang saya paparkan ini. Baik, so untuk itu kita lihat sedikit apa yang dimaksudkan dengan Madani, dan apa ekspektasi rakyat dan juga kepimpinan Madani. Fokus isu masyarakat, sara hidup, bantuan bencana, wang tunai dan termasuklah kepada makanan rahmah. Jadi ini adalah fokus kepada isu rakyat yang mana memerlukan bantuan diutamakan. Kepimpinan yang mesra rakyat, kemudian anggota pentadbiran dan pejabat awam, dan memartabatkan Malaysia di persada dunia. Jadi maknanya kita ni mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan ekonomi negara, bertanggungjawab membawa pelaburan strategik masuk ke dalam negara kita, yang mana ia akan dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Baik. So dalam agenda Malaysia Madani, membangunkan Malaysia Madani ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mapan, sejahtera, berdaya saing, menghormati serta bersikap ihsan. Jadi itu, kerana itu jugalah kita ada berbagai-bagai bantuan yang diberikan kepada rakyat, termasuklah yang saya katakan tadi dengan menu rahmah. Okey, baik. So 4 teras strategik masyarakat Madani: membina semula ekonomi, menjamin kesejahteraan insan, reformasi institusi demokrasi dan perundangan untuk mengelakkan kita ini terlibat dengan rasuah dan sebagainya, dan di samping itu mewujudkan pentadbiran beramanah, menerusi islah dan pembaharuan bagi mewujudkan sistem yang adil dan bermanusiawi. Maknanya kita akan mematuhi kepada beberapa dasar-dasar yang telah ditetapkan, supaya kita dapat manfaat yang lebih baik hasil daripada kepimpinan Perdana Menteri yang ke-10. Baik, model proses interaksi, kita lihat diri sendiri. So kalau kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memberi manfaat kepada pelajar-pelajar kita, kumpulan sasaran kita, dan akhirnya apa yang pelajar kita capai, ataupun kategori orang lain itu tadi sebagai kumpulan sasaran kita, apa yang dia dapat. Contohnya daripada tahun ini SPM mencapai, contohnya 100% mendapat 9A. Baik, siapa yang mendapat impaknya adalah organisasi kita. So organisasi kita akan rasa proud dengan apa yang kita hasilkan, apa yang kita usahakan, dan akhirnya komuniti dan masyarakat juga akan menghargai usaha kita sebagai usaha seorang guru, kelas pertama, yang dikatakan sebagai budaya kerja kelas pertama tadi. Baik, itu yang kita nak sebenarnya, supaya masyarakat terus menghargai
profession kita. Baik, hidup ini untuk memberi, ya, setidak-tidaknya dari segi fizikal, emosi, intelektual, keuangan dan juga kerohanian. Kita intelektual, ya, jadi hidup untuk memberi, gunakan kepakaran kita untuk mengatasi masalah yang lain. Contohnya tadi, menghasilkan satu inovasi yang baik, berkongsi maklumat. Keuangan, saling membantu antara satu sama lain, ya, maknanya kita yang mungkin ada bergaji tetap, mungkin kita bantu, ya, masyarakat yang kurang berkemampuan, fizikal kita, emosi kita dan kerohanian kita yang baik. Jadi maknanya hidup ini memang untuk memberi. Baik, kita lihat sekejap daripada fizikal memberi. Ini adalah huraiannya yang saya telah jelaskan tadi. Manusia adalah berbeza antara satu sama lain, fizikal. Tapi apabila berbeza, tapi kita kena terima perbezaan itu sebagai satu lumrah dalam kehidupan, ya, maknanya ada kelebihan dan ada kekurangan pada setiap individu. Bukan semuanya yang baik antara yang terbaik, tapi yang terbaik ataupun yang lemah ini perlu saling membantu untuk mengatasi antara satu sama lain. Bantu fizikal, bantu ilmu, murah hati, ya, dan pengorbanan yang dikenang. Maknanya hasil daripada budaya yang kita laksanakan, ya, hasil daripada sifat kita sebagai guru yang bertanggungjawab, ya, mana tahu pelajar kita akan sentiasa menghormati kita, menghadiahkan kita Al-Fatihah setiap hari, insya-Allah. Profession kita memang profession yang sangat mulia. Baik, emosi dan memberi, manusia dan kasih sayang, emosi, kasih sayang, memberi kasih sayang, maknanya sayang diri sendiri, sayangi orang lain, dikasihi oleh masyarakat dan Tuhan. Jadi kita kena mengimbangi emosi kita, maknanya kalau kita lihat kanak-kanak yang ada di depan kita ataupun kumpulan sasaran kita perlu mendapat perhatian kita, tidak salah untuk kita memberikan kasih sayang, jadi kita perlu, dan dikasihi oleh masyarakat dan juga Tuhan mungkin, hasil ataupun hasil daripada tindakan yang kita ambil, budaya yang kita ambil, tabiat kita, etika kita, tingkah laku kita, menjadi panduan kepada orang lain yang akhirnya orang akan menyayangi diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang guru yang mengamalkan budaya kerja kelas pertama. Baik. Dan yang seterusnya, kita lihat pula dari segi intelektual, macam yang saya beritahu tadi, kepakaran dan keilmuan kita, kita perlu kongsikan ilmu kita, untuk penambahbaikan, gunakan media sosial dengan bijaksana juga, maksudnya dari kita ni, kita ni bijak, kita ni ada ilmu, jadi maknanya jangan salah gunakan media sosial untuk tujuan-tujuan yang negatif, sebaliknya gunakan untuk tujuan yang lebih baik lagi. Baik, ini adalah di antara kenapa kita bercakap tentang intelektual kita sebagai budaya dalam melaksanakan ataupun untuk mencapai budaya kerja kelas pertama ini tadi. Memberi adalah satu sifat yang baik, yang perlu kita laksanakan. Baik, dari segi keuangan, memberi rezeki keuangan, rezeki pangkat, tidak kedekut, dan juga pemurah, amalan kebajikan disenangi dan juga kenangkan jasa. Tidak salah untuk memberi, tidak salah untuk membantu orang lain, tidak salah untuk kita membantu rumah-rumah kebajikan. InsyaAllah kita yakin, kita kena yakin bahawa Allah bagi kita rezeki adalah untuk dipanjangkan kepada orang lain. Dan kita ni hanya menjadi satu platform untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Jadi kena ingat itu bahawa rezeki itu adalah datangnya daripada Allah yang diturunkan kepada kita, tapi dengan harapan untuk dipanjangkan kepada kegunaan orang lain juga. Baik, jadi itu adalah satu di antara yang perlu kita laksanakan. Kerohanian, beragama, bermoral dan juga beretika. Jadi sebagai budaya, mengamalkan budaya kerja kelas pertama, saya kena kekal, beragama, bermoral, beretika, berilmu, beramal dan juga memberikan ilmu, mengamalkan nilai-nilai murni dan untuk tujuan membangunkan masyarakat. Baik, so dari segi kerohanian juga kita perlu mengambil kira
ya, dalam budaya kerja kelas pertama ini, kerohanian juga adalah merupakan salah satu di antara amalan yang perlu kita buat. Baik, di belakang saya okey adalah yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, ya. Dia adalah Ketua Setiausaha Negara kita, dan katanya ini kita kena ambil kira ni. Okey, saya pun nak alih sikit supaya nampak. Okey, katanya tugas penjawat awam bukannya mudah, memang bukan mudah. Kita ada rules, ada etika yang perlu kita patuhi. Kita akan sentiasa dipantau, diperhatikan dan diadili oleh rakyat atas kebolehan kita melaksanakan amanah. Baik, so ini adalah antara yang kita cadangkan, ya. Maknanya kenapa kita kena mematuhi etika, mematuhi perkeliling, mempunyai keterampilan diri dan sebagainya, sebab memang benar tugas penjawat awam bukannya mudah. Kita memang akan sentiasa dipantau, diperhatikan dan diadili oleh rakyat atas kebolehan kita dalam melaksanakan amanah. Satu kata-kata indah daripada Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali yang perlu kita jadikan sebagai panduan, ya, ataupun untuk kita jadikan sebagai satu pegangan, ya, dan juga peringatan kepada kita terhadap bidang tugas kita. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan kita jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Saya Hazimah binti Haji Samim daripada IPJ Kampus Al-Muhas, sekadar menjalankan tugas, berkongsi idea, berkongsi pengalaman dan berkongsi kepakaran. Terima kasih saya ucapkan.